الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, masa, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sambung pengajian kitab kita tuan-puan. Masih lagi berada dalam tajuk rukun sembahyang yang pertama. Kita sedang membincangkan pendetailan berkaitan dengan rukun sembahyang. Rukun yang pertama yang kita bincang nama dia ialah niat. Kita akan sambung malam ni berkaitan dengan pembahagian ataupun dipanggil syarat sah niat mengikut jenis sembahyang. Kalau sembahyang tu sembahyang wajib, kita kena tahu cara niat. Cara niat ataupun syarat sah niat bagi sembahyang wajib. Ada berapa item wajib, berapa item sunat, dan kita combinekan kedua-dua niat itu, niat yang wajib dan niat yang sunat untuk dapat pahala. Baik. Kalau kitab kita Jawi muka surat 52, saya tak pasti kalau Rumi berapa tuan-puan. Kalau Jawi muka surat 52, sebelum kita sambung cara niat bagi sembahyang sunat, kita akan habiskan dulu. Yang pertamanya ialah syarat sah niat bagi sembahyang yang fardu ataupun sembahyang wajib. Sah sembahyang tunai dengan niat qada. Itu kita akan sambung. Baik, sebelum tu tuan-puan, saya intro sedikit sebelum kita nak masuk pendetailan dia berkaitan dengan syarat sah niat yang pertama ni. Baik, kita bincang tajuk dia tuan-puan. Kita bincang berkaitan dengan rukun sembahyang. Bukan kita bincang, bukan kita panggil pertumpahan, bukan kita bincang berkaitan dengan nama sembahyang. Tu kena faham. Kita sedang bincang proses diri sembahyang, bukan nama sembahyang. Tu kena faham. Sebab apa kalau orang tak faham tuan-tuan, dia kata duk belajar apa rukun, dia tak tahu tujuan kita belajar. Dia kata belajar sembahyang ni dia kata dulu sekolah rendah dah belajar dah. Ini dia tak faham tujuan belajar rukun ataupun syarat sah rukun sembahyang. Dulu kita belajar untuk kenal basic berkaitan dengan nama rukun sembahyang. Lepas tu kita bilang dulu tuan-puan, kalau masih ingat sekolah rendah kita dulu, kita hafal rukun sembahyang ada 13. Tapi kita tak belajar berkaitan dengan diri setiap rukun itu. Kita hanya kenal nama rukun. Nama yang pertama ialah rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua qiyam. Tu nama. Kita nak belajarnya ialah diri niat, bukan niat. Tu yang jadi pening tu. Niat tu panggilan saja. Yang kita nak implement, yang kita nak beramal, yang kita nak buat ialah diri niat. Bukan niat
panggilan di bibir tu, itu nama dia. Itu kita dah kenal dulu. Sembahyang pun kita dah kenal, sekolah rendah lagi nama sembahyang. Tapi kita nak belajar apabila sampai fasa meningkat usia kita nak belajar berkaitan dengan hakikat sembahyang, bukan nama sembahyang. Maka apabila nak nama hakikat tuan-puan, diri sembahyang ini, maka kita kena tahu satu persatu juzuk dia. Juzuk dia ataupun dipanggil rukun dia. Kerana diri sembahyang dia terbentuk 13 juzuk. Dan kita nak kena implement satu persatu juzuk dia itu secara sempurna. Bukan cukup 13 saja, tidak. Tapi nak kena sempurnakan pelaksanaan satu-satu juzuk. Apabila sempurna satu-satu juzuk dan combine cukup 13, itulah dia nama diri sembahyang. Bukan sekadar nama, tapi diri dia. Kita melakukan diri sembahyang, bukan kita melakukan perbuatan sembahyang saja. Tu. Sebab tu setiap juzuk tuan-puan kita belajar cara nak buat. Kenapa? Cara nak buat itulah orang panggil diri dia. Cara nak qiyam. Qiyam ni panggilan. Macam mana qiyam yang sebenar? Diri qiyam. Yang kata betul ni betul yang macam mana? Berdiri betul. Kalau bongkok sikit boleh tak? Kenapa? Kerana kita nak tahu nak buat diri qiyam, bukan sekadar nama qiyam, berdiri betul. Berdiri betul panggilan, merujuk kepada perbuatan kita ni nak kena betulkan apa. Sebab itulah kita sedang belajar proses ataupun cara untuk kita buat diri sembahyang. Apabila cukup ni baru duduk satu juzuk tuan-puan, dia ada 13 juzuk semua. Juz'un min mahiyah, juzuk daripada diri sembahyang. Satu persatu juzuk kita akan fokus kepada tata cara pelaksanaan. Barulah dipanggil muqimunas solah. Yang Nabi kata kathiru al-musalluna kathirun wal muqimuna qalilun. Tu beza. Nabi kata ramai akhir zaman ini orang yang melakukan perbuatan sembahyang. Dia buat diri, dia buat bukan diri, dia buat nama sembahyang. Dia buat perbuatan sembahyang saja. Itu dia panggil musallun. Wa wal muqimuna qalilun. Tetapi orang yang mendirikan sembahyang, sebab tu istilah dia muqimu ni diri sembahyang. Yang ni dia buat diri dia. Orang yang mendirikan sembahyang qalilun, minoriti saja. Itu hakikat akhir zaman dia disebut oleh Nabi. Baik, settle tuan-puan. Kita nak fokus apa malam ni tuan-puan? Kita nak fokus cara niat yang sempurna mengikut jenis sembahyang. Kita dah tahu makna niat. Beza dengan azan, beza dengan hadisun nafsi. Kita dah tahu dia punya tempat niat di hati. Dia subtopik ni ada 7. Tapi kita bincang dalam ini lebih kurang 2-3 sahaja. Baik. Yang pertama, sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu, cara nak niat tuan-puan, kena ada 3 item yang wajib. Tak cukup 3 tak sah niat. Kenapa? Tak sempurna. Panggil niatlah kita tuan-puan. Kita panggil niat. Ada tak niat? Ada. Bila? Dalam takbir. Dia dah tahu dah tempat. Dia dah tahu dah makna niat. Dia dah tahu dah tempat niat dalam takbir. Tetapi tak cukup niat. Tak sempurna item niat. Sebab niat ni tuan-puan, dia ada juzuk dia pula. Kalau niat sembahyang wajib, kena cukup 3 juzuk dia. 3 juzuk itu barulah sempurna diri niat. Yang kita kata niat ni tuan-puan lintasan di hati. Nak lintas apa dia? Nak lintas sembahyang. Kalau sembahyang tu wajib, ada berapa benda yang nak kena lintas? Nak kena hadir hati, terlintas di hati. Nak kena ada 3 juzuk niat sembahyang wajib. Apa dia? Yang pertama kena ada aku sembahyang. Juzuk yang pertama. Yang kedua kena ada fardu. Tu dia panggil pertama dia panggil qasdun, realize ataupun ingat. Yang kedua dia panggil ta'arrud. Ta'arrud ni apa? Kena datangkan status sembahyang. Fardu tu sunat. Kalau sembahyang tu fardu, wajib datangkan fardu. Tak boleh kita tak datang fardu. Hanya nama sahaja. Aku sembahyang maghrib, tak sah. Kenapa? Kerana wajib niat. Kalau status sembahyang tu fardu, wajib kena datangkan
fardu. Aku sembahyang satu item. Juzuk yang kedua fardu. Juzuk yang ketiga kena ta'ayun, nyatakan nama sembahyang. Sebab sembahyang ada 5 yang wajib. Maghrib, Isyak, Subuh, Zuhur, Asar. Kena nyatakan maghrib atau Isyak. Contoh tuan-puan, usalli, aku sembahyang fardu Isyak. Habis 3 tu sahaja juzuk niat yang wajib. Selebihnya ada 3 lagi ataupun 4 lagi tu sunat. Apa dia yang sunat? Nak komplitkan, gabunkan pahala kita, wajib pun dapat, sunat pun dapat. Orang panggil nak markah full, kena komplitkan 7 lagi, 3 lagi ataupun 4. Dan kita ni sebut 4. Apa dia? Bilangan rakaat. Bilangan rakaat tak wajib. Sunat kita hadirkan dalam hati kita. Sunat kita telitah bilangan rakaat. Lepas tu yang kedua, yang seterusnya, yang keempatnya, yang kelimanya, adaan, itu pun sunat. Tunai itu sunat kita hadirkan. Kalaulah terlupa tuan-puan, ataupun biasa dia tak terlupa tapi terkeluar daripada tempat yang telah diperuntukkan. Tempat diperuntukkan niat dalam takbir saja. Bar, habis. Lepas bar itu baru datang 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, maka tak dapat pahala sunat. Tapi sah. Kenapa sah? Kerana 3 item wajib niat ataupun 3 juzuk niat telah ada di dalam takbiratul ihram. 3 lagi yang sunat tu apa dia? Bilangan rakaat, adaan, dan lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Itu sunat kita tambah. Baik, habis. Kita akan sambung tu. Dia nak sambung berkaitan dengan huraian adaan dengan qadaan tu. Boleh tak kita? Sebab dia sunat. Isu yang dia nak cerita tuan-puan, boleh tak kalau walaupun dia sunat tapi dia ada kesan juga? Boleh tak kita adaan ini kita tersilap sebut adaan sedangkan sembahyang kita qada? Jawab dia tidak menjadi isu kalau tersilap. Dia nak cerita sah sembahyang tunai dengan niat qada. Sah sembahyang tunai dengan niat qada. Baik, tunai ni tuan-puan apa dia? Adaan ni dia panggil dia pembahagian secara detailnya, secara umum dulu sebelum detail. Umumnya adaan ni tunai ni apa dia? Iaitu kita melaksanakan dalam waktu, panggil tunai. Walaupun kita tak sebut tunai, auto jadi tunai. Walaupun kita tak kata Allahu Akbar, aku sembahyang fardu maghrib kerana Allah Ta'ala, itu sahaja, tak sebut pun tunai. Tapi kita sembahyang dalam waktu dia tak? Ya, dalam waktu. Itulah status sembahyang kita tunai, bukan qada. Kalau qada, kita sembahyang dalam di luar waktu walaupun tak sebut qada. Contohlah, kita tertidur maghrib, ataupun tertidur zuhur, bangkit dah asar dah, nak kena sembahyang dah, wajib sembahyang qada. Tapi masa kita sembahyang zuhur dalam asar, kita tak sebut qada, ada kesah? Sah qada kita. Kenapa? Kerana dia tetap sembahyang di luar waktu, jadi qada. Itu umumnya. Baik, detailnya tuan-puan, dia ada terbahagi kepada 2 adab ni. Tunai ni, yang kata sembahyang di dalam waktu ni, ada 2 pula pecahan. Pertama apa dia? Pertama dia panggil adaan haqiqiyan. Dia panggil sembahyang tunai yang real, yang sungguh, yang sebenar. Ini tunai yang betul-betul, adaan hakikian. Apa dia? Takbiratul ihram dan salam dalam waktu. Takbir dan salam kena duduk dalam waktu dia. Itu dia panggil adaan hakikian. Dia panggil tunai yang sebenar. Ada yang kedua, nama apa dia? Adaan majaziyan. Ni nama dia, istilah dia. Adaan majaziyan. Iaitu apa dia? Takbiratul ihram dalam waktu dan salam di luar waktu. Contohlah, kita sembahyang ni hampir dengan waktu Isyak, lagi 2 minit nak masuk Isyak, kita solat 2 rakaat dalam waktu, 1 rakaat di luar waktu. Maksudnya 1 rakaat masuk Isyak dah. Sembahyang maghrib akhir ni,
2 rakaat dalam waktu, tiba-tiba takdan bagi salam, orang dah azan isyak. Status sembahyang kita ini dipanggil adaan juga, cuma tak sebenar. Adaan pada rupa majaziyah, pada panggilan. Tunai kerana separuh duduk dalam waktu, tapi tak sebenar. Separuh lagi di luar, separuh lagi di luar waktu. Kalau dia sengaja, haram. Kenapa? Kerana dia meletakkan di luar waktu walaupun separuh. Kalau sengaja dia melambat-lambatkan sehingga separuh dalam waktu, separuh di luar waktu, haram. Kalau tak sengaja, tak jadi isu lah. Tak sengaja ni dia tak tertidur ataupun terlupa, dua tu saja. Terlupa nak semayang, disangkakan dia dah semayang, baru ingat dia tak semayang lagi, tu dia panggil terlupa. Ataupun dia tertidur, bangkit-bangkit tinggal 2 minit saja lagi, kena semayang lah, jangan tunggu semayang, jangan tunggu dah 2 minit lagi ni, tunggu azam dulu. Haram. Kena sembahyang, tak haram kerana dia bukan sengaja, kerana dia tertidur ataupun dia terlupa. Terlupa sembahyang. Baik. Sah sembahyang tunai. Habis sembahyang tunai, sama ada tunai adaan hakikian ataupun adaan majazian. Sah itu dengan niat qadaan. Tapi bukan sengaja. Sengaja tak sah. Sengaja tuan-puan, dia kata, sah rupanya. Adaan pun sebut adat pun sah, sebut qada pun sah. Itu situasi yang mana? Ini dia nak cerita situasi yang sah. Kalau sengaja, maka tidak sah. Kenapa? Kerana mempermaikan. Dia ada sebut di belakang tu, kerana mempermaikan syarak. Dia tahu dia qada ni, tapi saja dia nak sebut adaan. Kalau sengaja tak boleh. Kalau tersilap tak apa, dan isu ni juga dinamakan tersilap. Macam mana? Ni. Demikian juga, begitu juga sah sembahyang sebaliknya, yakni sah sembahyang qada dengan niat adaan. Sebaliknya, niat qada, dia sembahyang tunai tapi dia niat qada, ataupun dia sembahyang qada dia niat tunai. Sah ini dengan sebab ada uzur. Dengan sebab ada uzur, yakni ada perkara yang dimaafkan, tu mana uzur. Kalau sengaja tak boleh, ada uzur boleh, ataupun tersilap boleh. Macam kita tersilap duduk belakang tu imam, main syak sekejap lagi, usalli fardal isya 4 rakaatin ada ma'muman, lepas tu qadaan, tersilap. Tersilap tak apalah. Yang sengaja tak boleh. Dia tahu adab, dia sebut qada, tak boleh. Baik. Mana contoh yang kata uzur dimaafkan, dia dia sebut tunai ni. Tunai ni dengan niat qada ni. Sembahyang dia tunai dengan niat qada ni. Mana contoh? Seperti ni contoh uzur, contoh yang dimaafkan, sah. Disangkanya waktu sudah habis. Dia sangka waktu dah habis dah. Dengan sebab cuaca mendung. Dia tengok cuaca mendung, dia ingat dah habis dah masuk maghrib dah. Seperti disangkanya, sangka seseorang itu waktu sudah habis, iaitu waktu sembahyang dah habis, dengan sebab cuaca mendung dan sebagainya, atau sebab-sebab lain lah. Ini contoh saja cuaca mendung ni. Orang dulu dia tengok peredaran matahari, dia tengok jam. Kita hari ni tersilap tengok jam lah. Jam kena tengok jam mati, ataupun jam lembab, jam dah tunggu nak mati je, tu jadi lambat tu. Jadi kita pun tak pakailah jam, berpandukan kepada jam kalau hari ni, tak tengok matahari dah. Ia pun niat qada, dah dia ingatkan dah habis dah waktu, maka dia pun takbir Allahu Akbar, niat qada. Sangkanya dah habis dah zuhur ni, dah masuk asar dah, tengok gelap dah ni, main zuhur belum lagi. Sangkanya habis waktu zuhur, dia pun niat usalli fardal zuhri qadaan, 4 rakaatin qadaan, niat qada. Tiba-tiba nyata, belum tiba tu bawah nyata, ia pun niat qada habis. Lepas niat qada,
tiba-tiba, belum. Betul, tiba-tiba sudah sembahyang, yang ni lepas dia sembahyang, nyata waktu masih ada lagi. Lepas dia sembahyang zuhur, tengok jam, rupanya tersilap, rupanya dia ada lagi zuhur. Tadi sembahyang waktu qada dah. Ada kesah? Jawab dia sah. Ataupun ni isu yang kedua sebaliknya. Tadi sembahyang tunai dia sebut qada. Yang ni pula, ataupun disangkanya waktu masih ada. Dia ingat waktu dah ada lagi. Jangan lembab lah ni, jangan lembab. Waktu dah ada lagi, dia pun tunai lah, main tunai. Lepas main tunai, lepas dia bagi salam, barulah dia nyata, barulah dia tahu, oh rupanya dah habis dah waktu. Tadi niat adaan. Sah ke tidak? Jawab dia sah. Ataupun disangkanya waktu masih ada, ia pun niat ada. Dah dia duk sangka ada lagi zuhur ni. Tengok ni dia kata tak ada apa lagi ni, tak masuk asar lagi ni. Sangka ada lagi, niat ada. Tiba-tiba lepas sembahyang, nyata waktu sudah habis. Lepas sembahyang boleh kata, oh dah kena sembahyang tadi dalam waktu asar dah. Dah habis dah. Kedua-dua isu ini, masalah ni isu, kedua-dua isu ini sembahyangnya sah. Walaupun sebut qada dengan adat itu tak betul, tak tepat dengan realiti. Dia sunat. Tapi sunat pun kalau dia isu tersilap, tak apa, jangan sengaja. Tengok dia isu sengaja. Atau tiada uzur, tetapi ia qasakkan maknanya. Atau ni masih lagi dia nak cerita isu sah lagi. Ada dua isu sah. Ataupun tiada uzur, bukan ada sebab yang dimaafkan, tidak ada sebab pun. Tetapi ia seorang tu qasak niat apa? Niat maknanya. Makna adat itu pada lurah. Ini bagi orang tahu lah tuan-tuan. Ini bagi orang tahu. Tak batal sembahyang dia. Makna adat pada lurah. Apa makna adat pada lurah? Makna adat dan qada pada lurah sama saja. Pada lurah sama. Dia tahu. Kalau orang tak tahu, tak boleh lah. Dia tahu dari sudut bahasa Arabnya, qadaan dengan adaan ini satu makna pada lurah. Makna apa? Maknanya tunai ataupun bayar. Qadaan pun bayar, adaan pun bayar. Yang ni tunai. Dua-dua ni tunai. Maka dia sebut apa? Dia sebut qada itu dengan makna tunai lah. Kalau tunai, adat memang tunai dah. Dia sebut qada ni. Dia sembahyang zuhur, adat sebenarnya. Tapi dia pergi sebut qada. Kenapa? Dia nak makna lurah. Qada dengan mana adat. Itu sah. Sebab dia tahu adat dengan qada pada lurah satu makna. Itu sah. Jawab dia, sah juga sembahyangnya. Sembahyang seseorang yang sebut qada nak pada makna lurahnya, makna bahasanya, makna tunai. Dengan qada, dengan adat ni satu makna pada lurah. Tapi pada istilah bahasa, istilah syarak dia beza. Jadi kita ni tuan-tuan, apabila kita belajar fiqh, yang kena fokus ni adalah makna pada fiqh. Jangan bertukar. Bertukar ni memang tak akan selesai isu. Yang ni kalau kata dia sebut hukum pada lurah, yang kita dia sebut hukum pada perundangan syarak ataupun disebut pada fiqh, dia makna beza. Macam kita sebut sembahyang yang kita duk belajar ini ialah pada lurah. Adapun sembahyang pada bahasa Arab, solat pada bahasa Arab, makna apa? Makna doa. Jauh makna doa. Apa pun doa dia panggil solat. Tapi kita nak bukan doa, tapi kita nak jenis
perbuatan dan perkataan yang ada 13 juzuk. Tu yang tu kita fokus. Habis yang kedua pula tuan-tuan. Qala al-musannif belum maka dulu. Maka sekiranya tiada uzur. Maka sekiranya tiada uzur, yang tiada sebab yang dimaafkan oleh syarak, yang ini bukan terlupa, bukan tersilap, dan tidak qasad maknanya pada lughah, dan bukan dia sebut qada dengan sebab dia nak kepada makna pada lughah, bukan. Jawab dia, nescaya tidak sah sembahyangnya. Kenapa? Kerana mempermain-mainkan ibadat. Adab ni kita tahu dah, sekejap lagi nak solat ni waktu insya' adab, tiba-tiba dia pergi sebut qada. Dia tahu dah bukan tersilap, bukan dia terlupa, memang dia realize, memang dia tahu aku sengaja nak sebut ni, aku tahu adab ni, tapi aku nak sebut qada, maka tidak sah sembahyangnya. Termasuk apa? Termasuk mempermain-mainkan ibadat. Begitu juga tuan-tuan, banyak isu yang jenis tak sah sembahyang, termasuk mempermainkan ibadat, walaupun asal dia boleh. Asal adaan ni kalau tersilap boleh, qadaan kalau tersilap boleh, kalau terlupa boleh, tapi kalau sengaja tak boleh. Begitu juga satu perkara lagi, satu isu lagi, isu perkara yang membatalkan sembahyang. Perkara yang membatalkan sembahyang ni tuan-tuan, dalam formula pergerakan dalam sembahyang. Formula pergerakan dalam sembahyang terbahagi kepada dua. Satunya lah pergerakan anggota berat ataupun anggota besar. Satu. Yang kedua, pergerakan anggota ringan. Ini tempat yang kita nak sebut. Kalau anggota besar, kita masuk tajuk, kita akan detailkan ada berapa anggota ringan dan berapa anggota besar. Kita ingat anggota ringan saja, yang lebih semua anggota besar. Anggota besar ini formula dia, kalau bergerak satu kali harus serta makruh. Kalau bergerak dua kali haram, tak batal sembahyang. Bukan makruh, haram, dua. Yang ketiga, kalau bergerak tiga kali haram lagi batal sembahyang. Itu formula dia. Satu, harus serta makruh, boleh bergerak satu. Dua, ulama kata dua, bukan makruh, bahkan haram bergerak tanpa tanpa hajat, tanpa dibenarkan. Dua, berturut-turutlah dua ni, pengiraan akan datang. Dia ada cara kira dia, berturut-turut ni. Yang ketiga, tiga kali bergerak batal. Anggota berat, perasan ke tak perasan sama je. Kadang-kadang tak perasan lah, sebab tak tahu. Yang perasan tu sebab dia tahu. Sebab tu nak kena ambil tahu. Satu, dua dah, tunggu tiga lagi, nak burn sembahyang dia. Burn tiga, burn, hancur sembahyang dia, tak sah sembahyang dia. Tiga. Yang kedua, formula kedua, dia panggil pergerakan ringan. Ini kita nak bincang. Pergerakan ringan, dia tidak ada 1, 2, 3. Tak ada formula tadi. Mudah saja, umum saja formula dia. Pergerakan ringan dibenarkan bergerak sekiranya ada hajat, walaupun beribu kali. Tu. Tak perlu tanya 3, 4, 5. Beribu kali pun boleh. Tapi ingat, sekiranya ada hajat, dibenarkan bergerak anggota ringan. Ini pun dibenar, ini sebenarnya masuk dalam bab harus serta makruh juga. Sebab tu ulama kita akan bincang akan datang, nak improve kualiti sembahyang kita, kena tahan jangan bergerak walaupun boleh. Sebab sunat tak bergerak. Bergerak boleh dah, boleh, tapi nak cerita boleh, tetap makruh. Ada hajat boleh, contoh bergaru. Mana pergerakan ringan? Anggota ringan kita ni, jari termasuk ringan, telinga ringan, banyaklah bilangan lebih kurang 12 semua. Ambil contoh satu je, jari dia lebih kurang 12.
Jari ni tuan-puan ringan, tapak berat. Jangan bergerak tapak, batal. Sekali harus serta makruh, 2 haram, 3 batal. Ini kaedah pergerakan dan sembahyang. Memang protokol dia begitu. Ada orang tanya, kenapa tak boleh? Tak boleh tanya kenapa. Memang protokol. Peraturan pergerakan tak boleh. Depan raja pun tak bagi. Ini depan Tuhan. Depan raja pun kita duduk kerah macam tokong tu apa. Duduk dalam majlis raja-raja. Ada kita sekejap kiri, sekejap kanan. Nak bergaru pun, rasa tak boleh bergaru. Gatal pun tahan. Kalau tidak pun bergaru slow-slow je angkat. Takut orang nampak. Depan Allah Ta'ala juga sama. Cuma lebih ringan sedikit, boleh bergerak. Boleh tu kira boleh lah. Hak cantiknya jangan bergerak. Hak cantiknya jangan bergerak. Duduk macam tokong begitu. Gerak tak boleh bergerak. Tu tak bergerak langsung. Kalau kepala duduk menari tuan-puan, kepala duduk berjoget, tahan sikit kepala berjoget. Kadang-kadang dengan badan sekali berjoget. Ni menari dengan badan sekali. Ni jenis TikTok, Tok Iman TikTok. Boleh jadi dia duk terpengaruh dengan TikTok. Ada semayan menari. Jangan kata seluruh badan, jangan kata kepala saja. Kepala pun tak boleh, apatah lagi seluruh badan. Ni kepala ni dia bukan ringan, berat. Ringan ni macam mana cara bergerak? Dibenarkan kalau ada hajat. Tak payah bilang 1, 2 berhenti, 1, 2 berhenti. Tak payah. Ini bukan anggota berat, anggota ringan. Pakin anggota berat, garu. Berapa tak payah bilang. Beribu pun dibenarkan. Maksud dibenarkan ni dibolehkan. Makruh tetap dah. Kenapa? Kerana afdal ataupun sunat jangan bergerak. Walaupun kata tahan. Tak tahan sangat, barulah bergerak. Biasanya kalau tahan tu apa dilupa dah. Sebab syaitan ni dia kacau sekejap je. Kalau kita kuat tak layan dia pun tak larak dah. Dia cakap sekali kita tak dengar, 2 kali tak dengar, 3 kali dia tak cakap dah. Dan dia tak bisik dah. Dia tak cakap dah gatal. Jadi beribu pun boleh. Tapi ingat, ada satu isu yang batal. Kalaulah dia bergerak dengan qasad, nak main. Bukan gatal, bukan apa, saja nak main. Disebut dalam kitab Kashful Litham dan Furu'ul Masail, sekiranya dia mengeluarkan lidah, contoh, kan lidah ni kan anggota ringan, lidah. Dengan qasad apa? Qasad nak main, bukan kerana nak ada hajat. Qasad nak permain lidah. Kejap keluar lidah, kejap keluar lidah, kejap keluar lidah. Qasad apa? Nak main, batal sembahyang. Ni isu yang sama dengan adaan qadaan. Kalau qasad nak permain, batal sembahyang. Walaupun bergerak sekali. Dia asal boleh bergerak beribu kali, tapi kalau nak main, batal sembahyang walaupun sekali bergerak. Dia tak boleh nak meremeh, nak melekeh-lekehkan syariat. Kalau dia niat mempermainkan ibadat, maka batal ibadat dia. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung yang kedua tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Yang kedua ni kita nak tengok syarat sah niat bagi sembahyang sunat. Ada berapa item wajib, berapa item sunat. Sembahyang sunat. Baik. Jika sembah bab nombor 2 ataupun bab ataupun B, jika sembahyang itu sembahyang sunat. Sunat tu pula ada 3 kategori. Tu dia ada 3 level, 3 standard niat ni, mengikut standard ataupun mengikut level sembahyang. Sembahyang sunat yang macam mana? Yang mempunyai waktu. Kalau sembahyang sunat yang mempunyai waktu, berapa dia punya syarat wajib niat? Untuk lebih clear tuan-tuan, saya sebut secara umum saja. Secara umumnya pembahagian sembahyang sunat ada 3. Ni kena clear yang basic-basic ni. Ada 3 jenis sembahyang sunat. Pertama, sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Kalau masuk waktu dia baru boleh sembahyang. Tak masuk tak sah sembahyang. Macam duha, tunggu masuk waktu dia. Macam qabliyah ba'diyah, tunggu masuk waktu dia. Macam sunat hajab, bukan, dia bukan punya waktu, jangan tunggu waktu dia.
Tu kena tahu mempunyai waktu. Kalau waktu dia boleh sembahyang, tak jadi isu. Sembahyang sunat tahajud punyai waktu, kena masuk waktu dia dulu. Bila waktu sembahyang sunat tahajud ni, waktu dia malam. Lagi pula ada syarat dia. Syarat dia lepas sembahyang isyak. Lagi syarat dia kena tidur walaupun satu lahzah. Terlelap satu saat, boleh sembahyang tahajud dah. Kejap lagi siapa terlelap, bangkit tahajud terus. Tapi kena tunggu isyak dulu lah. Lepas isyak sembahyang sunat tahajud. Ji, kenapa sembahyang sunat tahajud Ji? Aku terlelap dah tadi. Boleh lah. Tak tunggu pakai tidur atas tilam, ambil selimut. Kita ni dia kata kena tidur dulu. Bagi dia tidur formal, kena tidur atas tilam, kena berdengkur dulu, kena ambil selimut dulu, kena tunggu setengah jam dulu. Tidur walaupun belah berdiri. Jangan kata duduk macam kita ni. Duduk berdiri dia boleh tertidur sembahyang, tertidur sembahyang. Tertidur sembahyang sebaik tak rebah. Terlelap 2-3 saat, kena ambil air wuduk lain lah. Dia sambung lagi orang kita. Jangan main-main. Dah tak tahu perkara batal wuduk, main hantam je. Jemaah jangan duduk bincang. Khutbah jemaah tu dengkur. Lepas dengkur, barakallahu li walakum. Baik dengkur pun dia dengar barakallahu li walakum. Terguh panggung, terus angkat kepala. Cekak sungguh geng-geng tidur waktu jemaah. Saya biasa baca khutbah tuan-tuan, barakallahu li walakum, kita perhati semua. Mula duduk begini tu, barakallahu li walakum fil Quranil azim. Cekak. Bangkit terus. Dia tahu dah sekejap lagi nak khutbah kedua. Khutbah kedua kejap je dia kata. Hairan bin ajaibnya, dia tak tahu dah berdengkur dah ataupun dah terlelap dah, bangkit sembahyang lagi. Siam. Dalam khutbah kena tegur tu. Benda-benda macam ni tok khatib kena tegur. Tapi nak tegur apa? Baca khutbah dan kena baca tab. Ceramah tak boleh, kena senek tangkap gambar hantar ke jail. Tak boleh baca khutbah, kena baca tab. Jadi kena pandai-pandai lah. Kalau baca tab separuh, nampak benda yang kita nak tegur, boleh tegur terus atas member tu. Luar daripada konteks, luar daripada tab. Sebab benda-benda yang macam tu yang kita kena tegur. Asalnya dia punya mesej afdal, mesej khutbah mengikut penyakit lokaliti setempat, bukan national, bukan international, bukan. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia nak, orang panggil apa, dia nak betulkan masyarakat, pulihkan masyarakat setempat. Sebab itu salah satu fungsi khutbah, nak kena ingatkan. Kena penyakit apa? Bukan penyakit nasional tu, bukan penyakit peringkat antarabangsa tu. Penyakit tu kampung tu, Korea tu, apa dia? Jadi tidur nak khutbah, bangkit sembahyang terus. Sembahyang dia tak sah, kena bagi tahu. Dia tak tahu tu sembahyang dia tak sah tu. Dia tak sangka dia ada wuduk lagi. Baik. Dan tak habis lagi tadi. Yang kedua pula, pertama sembahyang punya waktu. Habis. Yang kedua, sembahyang mempunyai sebab. Sembahyang punya sebab ni apa? Antaranya sebab tuan-tuan, sebab doa. Sebab doa. Nak kepada doa sebab dia. Boleh sembahyang bila-bila. Nak kepada doa. Jangan waktu yang tahrim. Ini kita akan bincangkan datang. Mana jenis sembahyang tak boleh sembahyang waktu tahrim? Lepas asar, lepas subuh. Ada bukan semua jenis sembahyang. Kita ni pakai borong semua. Semua jenis sembahyang tak boleh sembahyang waktu subuh. Lepas subuh tak boleh solat, lepas asar tak boleh solat. Dia tak tahu solatnya jenis mana yang tak boleh, dia main pukul borong habis. Dia ada sembahyang yang tertentu saja yang tak dibenarkan sembahyang dalam waktu haram. Kalau sembahyang, kalau waktu dia boleh, kerana waktu dia walaupun lepas waktu asar, tapi memang waktu dia lagi, boleh sembahyang. Contoh tuan-tuan, ba'diyah asar, nama je tu ba'diyah. Afdal ba'diyah qabliyah, nama qabliyah asar. Tapi sembahyang bukan sebab. Sembahyang punya waktu. Waktu bila? Waktu dia azan asar, masuk qabliyah asar. Bila habis dia? Habis fardu asar. Habis fardu asar, habislah dia.
Maknanya selepas awak sembahyang asar, kita pergi Tok Imam dah solat, jangan duk solat qabliyah dulu. Teruslah sembahyang dengan Tok Imam. Terus sembahyang dengan Tok Imam, lepas dah Tok Imam wiri, lepas Tok Imam baca doa, kita bangkit sembahyang. Sembahyang apa ni dia oi? Oh, marah kita. Waktu tahrim ni. Jangan duk solat, haram. Oh, haram apa sedap. Dia punya idgham dia, haram. Sembahyang qabliyah. Qabliyah apa dah ni, ba'diyah dah ni. Lepas dia duk ingat qabliyah tu tuan-tuan wajib belum. Kan qabliyah dia tak tahu qabliyah ni nisbah afdal. Kena letak sebelum. Nisbah apa? Bukan wajib. Nisbah afdal. Bukan nisbah wajib. Bukan qabliyah wajib letak belum. Ba'diyah wajib letak lepas. Cuma ba'diyah ni ada waktu dia tuan-tuan. Ada waktu dia. Ba'diyah waktu dia. Ni cerita ni qabliyah dulu. Kalau ba'diyah masuk waktu dia selepas kita mendirikan fardu. Tak boleh awal. Contohlah tuan-tuan, ba'diyah isyak. Kita sembahyang awal tak sah. Kerana ba'diyah isyak mesti masuk waktu dia selepas mendirikan sembahyang fardu. Habis sama. Habis dia apabila habis waktu isyak. Sebab tu ba'diyah isyak boleh sembahyang rangkum dengan tahajud. Kita sembahyang pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Sembahyang apa? Ba'diyah isyak. Ataupun qabliyah isyak. Sekejap lagi kita qamat qabliyah, kita tak dah jalan qabliyah. Qabliyah tak buat dah. Boleh buat selepas. Kenapa? Kerana qabliyah itu nisbah afdal sebelum. Tapi dia sembahyang yang mempunyai waktu. Sebab tu sangat penting pembahagian sembahyang untuk kita beza. Kenapa sah buat? Kerana dia mempunyai waktu. Sebab ni tuan-tuan, mempunyai sebab ni, kalau tak dapat sebab dia tak boleh buat, tak sah. Contoh sebab dia doa. Antara sebab doa ni sembahyang hajat, doa. Yang kedua ialah sembahyang istikharah, doa. Apa sebab lagi tuan-tuan? Sebab gerhana. Kalau belum gerhana tak sah sembahyang. Jangan duk tengok takwim. Takwim tu untuk panduan saja. Panduan takwim gerhana akan berlaku tempat kita pada tarikh dan masa sekian. Tapi ingat, sembahyang gerhana tak termasuk di dalam sembahyang mempunyai waktu. Dia mempunyai sebab. Tunggu gerhana dulu. Walaupun jangkaan ilmu falak, tarikh sekian dan masa sekian akan berlaku gerhana. Kadang-kadang gerhana bukan tempat kita, negeri lain gerhana, maka sunat ke atas negeri lain yang gerhana itu buat semai sunat gerhana matahari. Kita tak gerhana pun tempat kita, cerah, cantik, tak gerhana, tak sunat buat. Habis. Yang ketiga tu yang keempat, kita tak sempat malam ni. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Yang ketiga ni ialah sembahyang sunat yang tidak mempunyai sebab dan tidak punya waktu. Ni secara umum saja. Detail ke datang kita belajar. Sebab detail dia sebab tu kena detailkan, ada dua. Ada sebab mutaqaddim, ada sebab mutaakhir. Ada nak musafir sebab juga. Ada sebab yang kena buat dulu baru dapat sebab. Ada sebab kena solat dulu baru dapat sebab. Ada yang sebab dulu baru kena solat. Itu dia panggil, kita akan belajar akan datang. Macam hajat tuan-tuan, kena solat dulu barulah berdoa. Istikharah, solat dulu baru istikharah, baru doa. Tapi gerhana kena tunggu gerhana dulu baru sembahyang. Musafir, nak musafir ke mana-mana pun tuan-tuan, sunat sembahyang musafir, kena musafir dulu baru keluar. Kena sembahyang dulu baru keluar. Bukan keluar dulu baru sembahyang. Itu dia panggil sebab dulu baru sembahyang. Ada yang sembahyang dulu baru buat sebab. Itu kita akan detailkan datang. Yang ketiga tuan-tuan, nama dia adalah sembahyang yang tidak mempunyai sebab dan tidak mempunyai waktu. Kenapa saya ulang banyak kali tuan-tuan? Sangat penting basic ni untuk kita tahu dan confirm apa sembahyang yang boleh sembahyang lepas asar, apa sembahyang tak boleh sembahyang lepas asar. Apa jenis sembahyang boleh sembahyang lepas qabliyah, apa lepas fardu. Kadang-kadang untuk confuse, qabliyah tak boleh sembahyang dah lepas ba'diyah, lepas fardu. Lepas fardu orang buat ba'diyah, tak boleh buat dah qabliyah. Dia tak tahu sebab apa. Dia disangkakan sembahyang sunat ni satu je, satu kategori saja. Tidak, sembahyang sunat ada 3 kategori. Apa sembahyang sunat yang ketiga? Tidak punya waktu, tidak punya sebab, iaitu satu je nama dia tuan-tuan, sembahyang sunat mutlak.
Mutlak ni semata-mata kita ingat kepada Allah saja, bukan sebab, bukan ada waktu dia. Bila-bila kita boleh, melainkan jangan waktu tahrim. Pasal tak boleh sunat mutlak. Ketika matahari rembang atas matahari tegak tak boleh, ketika rembang pun tak boleh, ketika mana lepas subuh pun tak boleh. Ada 4 waktu tahrim. Baik, habis. Kita tengok yang ni bab tak tu insya-Allah akan datang, tak sempat dah lewat. Jika sembahyang itu sembahyang sunat yang punya waktu, seperti sunat qabliyah dan ba'diyah, dan sunat yang mempunyai sebab, sama je, dua yang wajib. Seperti sembahyang minta hujan dan sembahyang gerhana, wajib ada padanya pada sembahyang sunat yang punya waktu dan punya sebab ini dua perkara sahaja. Mudah tuan-puan, dua je, bukan 3, 2. Tersilap 2 tak sah. Mana? Pertama, iaitu pertama qasdun, pertama kena ingat aku sembahyang. Sembahyang apa? Yang kedua, keduanya ta'yin ataupun ta'ayyun, boleh baca dua wajah. Ta'yin boleh baca, ta'ayyun boleh baca. Ta'yin ni apa? Ingat dalam hati mengerjakan sembahyang qabliyah. Kena ta'yin qabliyah ataupun ba'diyah. Wajib. Itu item wajib. Sunat tak wajib ta'yin. Kan usalli sunnata tu kan, sunnatal qabliyah tu. Usalli sunnatal maghribi qabliyah, usalli sunnatal isya'i qabliyah. Sunnat tu tak perlu, tak wajib. Yang wajibnya adalah qabliyah itu. Isya' apa? Isya' qabliyah. Maghrib apa? Maghrib qabliyah, wajib. Tu. Ataupun ingat dalam hati mengerjakan seumpama sembahyang qabliyah. Apa dia? Ba'diyah. Contoh sekejap lagi tuan-puan, kita solat maghrib atau solat isyak tak sempat qabliyah. Tapi boleh sembahyang qabliyah lepas isyak. Lepas sembahyang isyak kita buat qabliyah dan ba'diyah. Paling penyegan lah tuan-puan, paling tak rajin lah. Jangan kita tinggalkan ba'diyah. Ba'diyah itu dia afdal daripada qabliyah. Ba'diyah kalau tinggal tuan-puan dengan sengaja makruh. Qabliyah tinggal dengan sengaja tak makruh. Qabliyah isyak. Kenapa? Kerana qabliyah isyak ni termasuk ghaira muakkad. Ini pun kita akan bincangkan datang detailnya. Ada 12, ada 10 yang muakkad, 12 yang ghaira muakkad. Beza dia kalau tinggal muakkad makruh. Antaranya yang muakkad ialah lepas isyak muakkad. Makruh. Jangan tinggal, jangan tak kena gaya tuan-puan. Rajin tak kena gaya. Lepas peluang besar dia panggil. Antara apa tuan-puan? Tahajud dia rajin, tapi ba'diyah tak buat. Ba'diyah isyak. Nilai ba'diyah isyak dengan tahajud besar ba'diyah isyak lagi. Ranking dia. Kita pernah sebutkan 10 ranking sembahyang sunat. Tak sempat nak sebut malam ni. Sembahyang sunat tahajud memang besar pahala ni sebuah masa. Tetapi sembahyang sunat ba'diyah dan qabliyah dia ranking lebih tinggi daripada sunat tahajud. Ya, orang kata sunat tahajud kan besar. Ada disebut, ya, nisbah besar itu nisbah masa buat. Tapi ranking ba'diyah nisbah besar pahala, nisbah diri sembahyang, bukan nisbah masa. Diri dia. Batu tahajud dia ada banyak bonus bab masa tu. Qabliyah ba'diyah banyak ni bonus kat mana? Diri sembahyang kita buat. Ba'diyah ranking sembahyang tak sama. Ranking paling tingginya sembahyang sunat gerhana sembahyang sunat Idul Adha lah. Habis. Yang ketiga tuan-puan, kita akan sambung tak sempat malam ni. Yang ketiga, walaupun ringkas tuan-puan, kita letak minggu depan. Jika sembahyang itu sembahyang sunat mutlak, memadai qasad sahaja. Ingat mengerjakan sembahyang, tiada ta'arud dan tiada ta'yin. Mudah aja tuan-puan. Kalau sembahyang sunat mutlak, aku sembahyang tak terlintas di hati pun mutlak, sah. Usalli sunatal mutlak raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Itu yang full. Yang nak dapat markah nan item tu, nak dapat bonus semua dapat. Tapi yang wajibnya usalli saja. Contohlah kita nak cepat, aku sembahyang Allahu Akbar, itu saja. Aku sembahyang sunat tu pun tak wajib sebut. Yang wajib sebut aku sembahyang.
Ini dia panggil sembahyang sunat mutlak. Apa makna mutlak? Bukan kerana sebab, bukan kerana waktu. Itu paling mutlak. Bebas, tidak ada kaitan dengan sebab, tidak ada kaitan dengan masa, boleh sembahyang bila-bila. Dia tidak ada hak bilangan rakaat. Paling kurang 2, makruh 1. Paling kurang 2, buatlah walaupun beribu. Tidak ada hak bilangan. Jangan tanya berapa puluh nak buat. Buatlah sekali. Ini para ulama kita tuan wali Allah, apabila di antara celah-celah waktu yang tidak ada sembahyang lain, maka dia akan menggunakan waktu untuk memenuhkan waktu supaya dia sentiasa berhubung dengan Allah Ta'ala, penuhkan dengan sunat mutlak. Ini sunat mutlak ini Allah Ta'ala create syariat untuk khusus orang yang sentiasa merindukan dia untuk mengadap dia. Kita ni mengadap kerana dia arah saja, tak arah tak mengadap dah. Maka ada satu cara, orang panggil satu sembahyang, satu ibadah yang Allah offer kepada siapa yang semata-mata dia ingat kepada Allah. Adalah bila-bila pun, tidak ada waktu yang eksklusif dan tidak ada masa sebab yang tertentu. InsyaAllah kita akan sambung kedua qiyam minggu depan. Tapi sebelum sambung qiyam, saya akan tambah sedikit lagi tuan-puan berkaitan dengan nombor ba dan juga nombor ta. Ba ni dia ada sembahyang Jumaat tuan-puan, sembahyang Jumaat dia ada kena tambah juga. Dan satu lagi, kalau kita nak sembahyang tuan, nak sembahyang ikut imam, dia kena jadi tambah. Ni cerita umum saja ni dua ni. Bukan kerana nak ikut imam. Kalau nak ikut imam kena jadi 3. Kena makmumam tu. Cuma makmumam tu tuan-puan dipanggil, orang panggil apa? Dipanggil nisbah. Kalau dia nak ikut je wajib. Sebab tu dia tak cerita sini. Cerita ni untuk umum je. Umumnya wajib 2. Aku sembahyang dan sebut sebab tu, qabliyah ke ba'diyah ke, ataupun sebut sebab gerhana ke, gerhana matahari ke, gerhana bulan ke, ataupun minta hujan ke. Sunat tak wajib. Cuma kita nak komplit ni, kita nak kena penuh lah tuan-puan, nak dapat pahala penuh. Aku sembahyang sunat minta hujan 2 rakaat mengikut iman kerana Allah. Tapi kalau wajib, kalau nak ikut iman, kena ada 3. Aku sembahyang minta hujan ikut iman, 3. Lain tu penuhlah dengan sunat. Wallahu a'lam. Ya. Semai tajuk. Boleh. Tu apa panggil? Yang special case-nya, belum waktu isyak boleh tahajud. Bagi siapa? Bagi orang yang musafir. Orang musafir boleh tahajud awal. Lepas maghrib boleh tahajud dah dia. Contohlah dia tuan-puan, dia travel mana-mana, singgah RNR, sembahyang jamak takdim. Maksud takdim ni himpun, awalkan, bukan takhir. Takhir lewat. Awalkan. Mana yang awal? Isyak diawalkan dalam waktu maghrib. Sedangkan syarat nak tahajud 2. Pertama, malam, 2 syarat. Apa dia? Pertamanya ialah mesti lepas waktu isyak, bagi orang yang tidak musafir. Yang keduanya ialah terlelap ataupun terlena lah. Mesti lena walaupun sekejap. 2 syarat ini. Waktu lepas mendirikan sembahyang fardu isyak. Yang keduanya ialah terlena walaupun sekejap. Orang biasa macam kita tuan-puan kena tunggu isyak. Tapi kalau orang yang musafir, dia isyak di awal. Kenapa? Dia takdim. Apabila dia himpunkan tuan-puan, dia sembahyang maghrib dulu, kemudian disusuli dengan isyak. Lepas sembahyang isyak, walaupun pukul 8, tak masuk isyak lagi, tapi dia dah masuk dah pukul 8. Tiba-tiba duduk tengah wirid, terlena, letih sangat, travel tuan-puan, letih, bangkit, boleh tahajud tu. Nak sembahyang apa lagi? Isyak dah buat dah tak? Nak sembahyang apa lagi? Hajat tak ada hajat apa-apa. Qabliyah dah buat dah tadi. Ba'diyah, ni buat dah ni. Buat ba'diyah, lepas ba'diyah terus tahajud. Sembahyang terkejut. Terkejut bukan kecing. Terkejut betul. Terkejut sembahyang. Kita terkejut juga, saya terkejut acak juga. Pukul 3 pagi terkejut, bangkit kecing ya. Tidur balik. Itu tak jadi. Ni dia terkejut kena solat. Itu saya lah, kelas saya ni, kelas tuan-puan ni terus terkejut, ala-ala terkejut, terus bangkit sembahyang sunat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.